Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin fokus kepada wanita, boleh? Sebab apa? Wanita yang saya nak cerita pada hari ini berkisar kepada umur yang seawal baligh sehinggalah postmenopausal. Jadi bukan lagi untuk yang ramai-ramai kita atas pada 30-35 ni kan, tetapi ada juga untuk anak-anak muda. Kalau anda ada anak dara yang masih lagi belum kahwin pun boleh dengar cerita ni. Sebab apa? Dia merupakan satu penyakit yang cukup unik. Saya akan cerita. Sementara itu tolong tekan love, share dan sambilan tu kita doakan pada siapa saja yang memerlukan. Kita doa beramai-ramai sebagai D&D Warrior. Alhamdulillah. Apapun, yang penting hari ini adalah satu kanser untuk wanita. Yang nombor 3 setengah negara, nombor 4 popular. Setengah negara hampir dah nak naik nombor 2 dah. Dia punya most popular. Maksudnya kanser yang paling popular antara orang wanita. Maksudnya dari sudut ONG, obstetric and gynecology, maksudnya penyakit puan. Dari sudut kanser yang paling popular yang ramai-ramai di dunia adalah cancer of the cervix. Boleh? Alright, so ada 260,000 setiap tahun meninggal disebabkan oleh penyakit ni. Namun berita baik ialah dia adalah satu kanser yang preventable. Maksudnya boleh kita hindari. Jadi untunglah kalau siapa yang dapat mendengar cerita ni dan dia boleh awal-awal lagi membuat persiapan supaya tak kena penyakit ni. Sebab kalau dah kena, ada cerita-cerita yang nasib baik lah kalau peringkat awal masih lagi boleh kita rawat secara yang cukup orang kata apa, menghasilkan sukses, kejayaan yang bagus. Namun kalau dah stage 3, stage 4, dia dah mula merangkak ke tempat lain, tu agak sukar juga. Namun untuk pengetahuan anda, average age apabila kanser ni keluar, walaupun saya kata masih muda dan nampak, selepas balik ke masa anak dara lagi kena jaga. Sebab apabila you kahwin nanti, you kena tahu isu-isu ni. Dan kenapa saya bagi tahu sebelum kahwin pun boleh you pelajari, sebab ada konsep vaccination. Okey, vaccination. Okey, baik. So umur 52 adalah dia punya average umur yang timbul. Nampak? Saya ulang, nampak. Tapi yang tak nampak tu beberapa tahun lepas, kata kajian hampir antara 10 tahun, 15 tahun sebelumnya, ataupun ada kes yang 20 tahun yang telah terdedah kepada penyebabnya. Saya bagi tahu 20 atau 15 tahun ataupun paling-paling awal pun 10 tahun baru nampak. Itu yang jadi umur postmenopausal tu. Tahu postmenopausal yang dah putus haid, umur lebih kurang 52, 53 macam tu, dia timbul. Bukan pasal you menopausal tu menyebabkan you kena cancer of the cervix ni. Faham? Baik. Apa pun saya cerita pada malam ini, 99% daripada penyakit cancer of the cervix asal-usulnya daripada satu jenis virus namanya HPV. Maksudnya Human Papilloma Virus. Nama tak ingat apa, tapi boleh tak you ingat HPV? Sebab you kan nak kena jadi orang yang agak bijak juga. Sekurang-kurangnya you pernah dengar HPV virus. Adalah secara detailnya, orang kata apa, HPV 16, HPV 18. Ini coding-coding. Sebab virus ini ada lebih kurang 100 jenis. Tapi yang popular ni yang HPV 16, 18 ni. Okey. Semua jenis yang 99% yang kena cervical cancer bermula daripada virus ini. Saya ulang, semua cancer of the cervix asal-usulnya daripada HPV, Human Papilloma Virus. Jadi ini walaupun mulanya cuma virus, lama kelamaan dia bertukar jadi sampai cancer. Boleh faham semua? Okey, nombor 1. Nombor 2 ialah dia ada 2 jenis kanser yang berlaku. Saya lupa nak tunjuk lah bagi mereka yang agak-agak mungkin faham, tapi kok nanti you tak faham pula. Anak-anak muda tak pernah tengok kat mana kawasan. Yelah, kita anggapkan semua orang tahu, tapi ni kalau anda tahu ni semua apa ni, uterus. Faham tak? Rahim. Okey, yang ni ovary, fallopian tube, ada 2 belah, kiri kanan. Faham? Lepas tu bawah ni dia punya bahagian tangkal dia ni, maksudnya bahagian leher ni, bawah sekali ni nak masuk bahagian vagina. Ni kawasan vagina, boleh nampak ni vagina. Okey, ni kat sini ni. Faham? Ni kat sini. Okey, ni
kat neck dia, leher dia. You kata leher pun tak apa, pangkal pun tak apa, tapi dia selalunya kalau nak kena, dia kena selalunya kat kawasan antara uterus dengan pangkal rahim tu. Okey, sebab itulah dia dipanggil cervix. Kawasan ni semua ni dipanggil cervix. Okey, ujung ni. So nak kena kat kawasan ni dahulu. Faham? Nanti kalau saya kata dia boleh merebak, dia pergi ke kawasan uterus, atau dia keluar, dia pergi kat depan kena pundi kencing, dia pergi kat belakang mungkin kena katakan rectum, ataupun sampai ke tulang belakang pun boleh. Hati-hati, sampai ke buah pinggang pun boleh. Semua boleh nampak tak gambar tadi? Okey. So kaum wanita sekalian, cuba ambil perhatian. Saya dah kata apa? Dia dimulakan dengan HPV virus, dan HPV virus adalah satu jenis virus yang boleh disebarkan melalui sexual intercourse. Maksudnya mesti ada yang menjadi sering kali dalam kajian kita tengok pun orang-orang yang dah kahwin. Kalau untuk orang Muslim ataupun orang yang bukan Muslim, tak kisah kahwin tak kahwin, lagi banyak partner dia, tahu partner tak, pasangan untuk melakukan seks, ini akan meningkatkan lagi orang kata apa, chance. Okay, you punya peluang untuk kena HPV virus. Jangkitan dulu, dia mula dengan jangkitan, lepas tu dia attack sel ke kawasan cervix tadi, lepas tu dia tak boleh kontrol lagi dah, dia multiply disebabkan oleh virus tadi, maka dia akan jadi orang kata apa, cancer dalam 10 hingga 15 tahun kemudian. Baik. So nombor satu ialah ada partner yang kadang-kadang partner tu pun jadi carrier. Tahu carrier tak? Carrier ni sebagai pembawa, tetapi dia tidak, of course lah, lelaki mana ada cervix, betul tak? Tapi dia juga boleh membawa, orang panggil HPV virus. Orang perempuan memanglah dia lekat kat kawasan bawah uterus tu, nama cervix tu. Okey, kadang-kadang apa yang berlaku ialah you punya symptoms atau gejala pertama selalunya ialah ada perdarahan berlaku selepas sexual intercourse, selepas persetubuhan. Faham maksud saya? Selepas you melakukan seks antara you dengan partner you, orang perempuan selalunya akan merasa, kalau awal tak sakit lagi, dia cuma ada perdarahan saja. Jadi perdarahan selepas seks adalah satu simptom yang paling you kena hati-hati. Satu. Nombor dua ialah kadang-kadang dia berlaku, kadang-kadang dia tak berlaku. Maksudnya ada kadang-kadang perlakuan seks itu tidak menimbulkan perdarahan, kadang-kadang ada perdarahan. Lama-kelamaan dia lebih kerap berlaku. Dan juga dia kadang-kadang orang panggil ada vaginal discharge, apa lendir-lendir ataupun cecair yang keluar, yang kadang-kadang sampai berbau, ataupun ada warna-warna yang sampai merah pun boleh macam darah, ataupun sampai brown, macam orang kata apa, coklat-coklat punya warna tu, dan kadang-kadang dia sampai ada nanah pun, dan selalunya dia macam cecair sikit, maksudnya cair lah, macam watery. Faham? Okey, satu lagi kes apabila post menopausal bleeding. Ni tak kira sama ada you ada lakukan seks atau tidak, tetapi lepas menopausal you nampak ada perdarahan melalui vagina you. Ini lagi kena check. Sebab selalunya lepas you putus haid tidak seharusnya ada darah lagi kan. Ni dah clean, dah orang kata apa, sunyi dah setahun dua, lepas tu jadi lagi perdarahan. Kita kena check kenapa. Okey, seterusnya you punya in between menses. Kalau mereka yang masih lagi ada haid, kadang-kadang berlaku perdarahan antara period ke period, ada pertengahan tu. Okey, satu lagi you akan komplain sakit. Sakit yang tak berapa spesifik, ada yang sakit kuat, ada yang sakit ringan, ada yang sakit yang orang panggil macam dull, tak berapa kuat, pedih ke apa-apa, cuma dia rasa sengal je kat bahagian pelvic you, bahagian tulang-tulang pinggul ni sampai ke tulang belakang, ataupun masa ni bukan lepas apa tu sexual intercourse saja you nampak berdarah, tapi yang penting ialah you ada kesakitan sewaktu you intim dengan partner you. Faham? Okey, so sakit.
Selalunya tak sakit kan. Lepas tu kadang-kadang you buang air besar pun boleh nampak darah. You mesti ingat mungkin macam buasir, tapi kadang-kadang kalau kanser tu dah stage 4, dia dah saya kata apa, tersebar sampai ke belakang dan dah bocor ke kawasan rektum, tempat ni lah kita simpan najis semua tu. So yang tu pun boleh ada darah. Lagi satu saya kata apa, kalau dia mengganggu buah pinggang ataupun bahagian uretra tu kan, dekat dah sangat, dia boleh juga menyebabkan perdarahan di dalam air kencing. Dan kadang-kadang you rasa masa nak kencing pun pedih, sakit, macam merasa panas saja kan, macam terbakar, ataupun kaki you mungkin sebelah bengkak, ataupun dua-dua belah. Ini disebabkan you punya kelenjar pun dah mula bengkak, okey, ataupun dah menekan dan blok sehinggakan air orang kata apa macam ada gravity turun ke bawah, jadi nampak macam bengkak kaki, edema. So jangan sampai buah pinggang pun dah rosak lah, faham? Okey, itu sebagai orang panggil apa, sign and symptom, gejala-gejala. Okey, so yang paling penting kalau you orang Islam, saya rasa tak ada masalah. Kalau masa saya kat OC dulu, bila saya buat sedikit orang kata apa, internship, kita pergi duduk dengan doktor-doktor kat overseas tu, kalau dia ada kes-kes macam ni, dia selalu tanya berapa partner you ada. Sebab lagi banyak partner you ada untuk lakukan seks, lagi senang you kena penyakit ni kan. Dia seolah is considered sexually transmitted disease lah, faham? Macam orang yang kena HIV semua tu, ni kes-kes ni lebih orang kata apa, berleluasa untuk wanita yang ada banyak partner. Okey, cara yang nak confirm selalunya kita pakai pap smear. Sebab tu sekarang sebelum kita buat pap smear, kita habiskan cerita vaccination dulu. Sebab pap smear ni selalu atas pada umur 21 tahun. Tapi vaccination zaman sekarang ni diberi cuba check dengan anak-anak you dah dapat HPV punya vaccination tak. Sebab di Malaysia tak berapa saya kata risau tadi kan, tapi overseas mesti. Sebab mereka kadang-kadang nakal, umur 17, 16 ni dah kira biasa bagi mereka, ada boyfriend dan sebagainya. So seawal umur 11 tahun selalunya mak bapak dinasihatkan membawa anak perempuan mereka untuk divaksinate dengan orang panggil HPV vaksin. So di Malaysia mungkin dipraktis juga umur 11-12 tahun dah diberi apa, HPV punya vaksin. Yang penting tak semestinya you kena ada banyak partner. Kalau dengan suami saja pun, dengan seorang pun kadang-kadang boleh jadi kes juga, tapi jarang-jarang lah. Sebab apa? Selalunya kalau you dah terkena HPV pun secara spontan, kalau immunity, saya ulang, kalau immunity you kuat, daya tahan you kuat, macam lawan virus, apa saja yang dengan virus ni, immunity lah menjadi perisainya. So ramai orang dia kena HPV tapi dia tak ada bermasalah. Sebab apa? Immunity-nya melawan. Maksudnya boleh take over. Tapi kalau terlalu kerap berlaku, macam virus, attack sekali boleh tangkap dia, 2 kali boleh makan lagi, 3-4 kali dia bawa lagi geng. Maka kadang-kadang pap smear vaccination dah habis cerita ada cara yang tertentu, you kena jumpa doktor you. Ada yang jenis 2 kali bagi vaccination dalam tempoh 6 bulan, ada yang 3 kali kena bagi. Itu bergantung pada umur you. Okey, yang ni you kena serah pada doktor you lah. Okey, so pap smear dinasihatkan sekitar umur 20-21 you dah kena mula amalkan, maksudnya praktis pergi cek setiap 3 tahun sekali. Saya ulang, berapa tahun sekali? 3 tahun sekali harus you jangan lupa cek sebagai rutin, macam kita pergi buat blood test biasa, tapi campur dengan pap smear. Sebab daripada pap smear ni, kalau tak ada apa-apa, no problem lah. Kalau nampak ada was-was ke, bak kata sains dia panggil perkataan dysplasia. Dysplasia ni dalam mikroskop ataupun study patologi itu, bila kita dapat pap smear you, kita akan make sure kalau ada bermasalah yang disuspek, doktor akan terus buat pemeriksaan selanjutnya, sehingga kadang-kadang ambil biopsi pun.
sebab dekat situ nanti kita boleh confirm sama ada kanser tu dah stage berapa ataupun dia dah advance atau tidak. Okey, selalunya kalau advance boleh nampak tempat lain sewaktu kita buat ultrasound ataupun doktor sendiri teropong dan tengok betul-betul secara fizikal. Dia tak boleh pakai dengar cerita je. Pasal apa? Kita kena check, confirm. Kalau masih lagi di peringkat yang 1, 2, dia tak pergi ke mana-mana, masih kawasan orang panggil cervix tu sahaja. Okey, sebab ini ada kaitan dengan rawatan, apa nak buat. Seterusnya kalau stage 3 dia dah keluar daripada kawasan asalnya dan dia dah nak mula pindah ke tempat lain, tapi dia belum lagi pergi sampai ke tulang sebagainya. Tapi kalau stage 4 memanglah dia dah boleh attack, macam saya kata apa tadi, sampai ke buah pinggang, sampai ke rektum belah belakang, sampai pundi kencing di depan. Ni yang menjadikan komplikasi yang lebih serius. Apapun peringkat awal, kalau kanser tu masih in situ, bahasa sains ya, in situ tu maksudnya dalam tempat yang situ sahaja, dia belum pergi ke mana-mana, selalunya doktor boleh buat cuma lokal, orang panggil excision, ataupun kalau dia terpaksa buang, dia buang. Kalau tidak, ada cara yang pakai konsep cryoterapi, pakai konsep orang panggil dingin, yang sejuk. Dia macam bakar pakai kesejukan. Dia orang boleh bakar kawasan tu melalui panas ataupun terlalu sejuk. Dia matikan sel-sel kawasan yang kecil tu saja. Itu kalau peringkat 1 atau peringkat ini semua doktor yang kena buat keputusan. Tapi kalau dah stage 3, stage 4, kalau dia dah mula merebak, selalunya kita kena buang lah mana yang boleh buang. Sehingga kan selalunya orang recommend hysterectomy. Pernah dengar hysterectomy tak? Buang sampaikan semua rahim-rahim semua kena buang, especially kalau anak dah cukup dan tak plan lagi nak ada baby, awal-awal lagi dia dah potong semua. Pernah dengar? Dia operate semua sekali, buang. Yang tu yang selalunya menyelamatkan keadaan. Kalau dah sampai spread lagi stage 3 ke atas, selalunya doktor akan advise you dengan chemo, dengan radiation pun sekali, dengan apa lagi, radiation, chemo dan surgery. Yang mana boleh buang, buanglah. Okey, so kes-kes macam ni, kalau peringkat awal selalunya cukup banyak peluang untuk diperbaiki ataupun dirawat secara moden sekarang. Namun saya selalu kata, kalau masih lagi peringkat awal dan doktor kata kita tengok dulu, kes-kes macam ni, kalau you amalkan D&D diet, you jaga kesihatan, tidur cukup, matahari cukup, ambil suplemen yang, kalau kes-kes macam ni kita selalunya bagi Habajela. Habajela tu apa dia? Yang lawan virus. Pernah dengar kan Habajela? Dulu namanya Habajel, tapi disebabkan kita dah improve dan kita, yang ni Habatus Sauda punya base. Okay, so dalam tu ada zinc, ada lagi bahan-bahan seperti royal jelly, ada lagi apa, chamomile kan. Saya kata yang nak lawan virus-virus ni semua ni, meningkatkan immunity, mesti kita bagi Habajela. Nombor 2 Sacha-Inchi oil, dan last kali kita bagi D3K2 yang berbentuk Santera tu. Okay, cukup kalau you mulakan, kalau tidak ada apa-apa gejala, you buat penghindaran atau preventif dengan Habajela pun cukup, dengan Sacha-Inchi oil dah cukup. Okey, baik. Yang penting jaga, make sure you punya kesihatan mencukupi, dan tadi semua gejala yang saya kata, sebab ni is sexually transmitted diseases, yang paling you kena jaga ialah partner you. Tengok dulu apa, ke mana dia pergi, dan dia bawa dah penyakit-penyakit pelik-pelik ni. Boleh? Okey, cukup dulu saudara saya sekalian. Saya mengharapkan you belajar sesuatu pada malam ini. Saya sentiasa akan mencuba memberi you topik-topik yang relevan dan yang lebih ramai orang kena. Kita doakan semua sama-sama kita, iaitu kita nak dunia ni bahagia, akhirat ni apa? Kita pergi ke syurga. Boleh? Dan yang penting ialah supaya kita pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.